bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. 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 Kejayaan bakal menjelma
cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya
Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Bersama kita lagi dalam Bicara Nasional. Jadi malam ni bersama-sama saya, Fida Yusof dan tetamu istimewa. Saya bawa jauh daripada Sepang, Encik Nur Razli Said, Ketua UMNO bahagian Sepang. Apa khabar bang? Baik. Saya panggil abang lah. Tak ada masalah. Okay. Apa khabar? Jadi macam mana baru ni MotoGP di Sepang? Padat penuh Padat, penuh. dengan peminat-peminat pencinta roda 2. Alhamdulillah. Jadi biarkan dilita, terus dilita, jangan bawa keluar. Jangan bawa dua roda tu keluar. Hari ni kalau kita tengok mutakhir ni dah banyak sangat kejadian-kejadian tidak diingini. Jadi kepada rakan-rakan dekat luar sana, kalau nak merempit tu, merempitlah dengan cara yang betul. Kita ada platform kita. Jadi tuan-tuan dan puan, kita masih lagi dalam bahang ke arah penamaan calon. Kita lihat ada parti dah mengumumkan secara langsung dan tidak langsung calon-calon mereka. Kita dah nampak dah makin seronok perang di social media kali ni. Jadi saudara dan saudari, kita nak lihat lebih lanjut bagaimana keadaan politik hari ini. Tak kira lah dari segi lokaliti ataupun di nasional. Bersama-sama saya ini sekali lagi kita bawakan khas daripada Sepang, fresh daripada sana ni. Jadi tanpa membuang masa, mari kita ke soalan yang pertama. Jadi kita dah tahu sekarang ni Selangor ni sendiri negeri pembangkang. Jadi menjadi satu keadaan yang sangat mungkin kita boleh kata sukar lah untuk Barisan Nasional UMNO di Selangor ni. Jadi bagaimana keadaan kesiapsiagaan Barisan Nasional di Selangor sekarang?
Okey, terima kasih saudara Firdaus sudi jemput saya untuk bersama-sama pada malam ini. Berkaitan dengan kesiapsiagaan kita di peringkat parti ini, kita sebenarnya dah bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya ini sebaik saja kerajaan PH tumbang dahulu. 22 bulan dan sewaktu itu sebenarnya kita dah bersiap sedia dan kita dah mendesak untuk diadakan pilihan raya. Tetapi malangnya pada waktu itu kita semua maklum bahawa pandemik COVID-19 melanda. Jadi Tuanku Agong tidak memperkenankan untuk pembubaran parlimen dan akhirnya kita mendapat satu kerajaan yang baru selama 18 bulan iaitu Perikatan Nasional. Dan selepas itu juga kita mendesak dan terus mendesak sebaik saja habis COVID untuk kita adakan juga pilihan raya. Namun begitu juga Tuanku Agong masih belum memperkenankan dan akhirnya kita mengambil alih sebagai kerajaan. Dan hari ini minggu lepas diumumkan pembubaran oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan sebenarnya persediaan itu telah bermula daripada awal lagi, bukannya baru ini. Jadi di peringkat negeri Selangor kita telah menggerakkan keseluruhan jentera dan alhamdulillah kali ini fokus kita terus kepada bahagian-bahagian tumpuan dan juga dun-dun tumpuan. Dan di Selangor ini kita ada hampir 36 dun tumpuan, tapi malangnya hari ini negeri tidak terbubar dan hanya parlimen saja. Dan untuk parlimen pula ada beberapa parlimen tumpuan yang diberi penumpuan khas oleh Badan Perhubungan Negeri untuk kita menang bagi membantu dalam pembentukan kerajaan pusat selepas 19 hari bulan nanti. Baik, kalau kita lihat tadi Bang ada sentuh tentang DUN tak berubah. Saya rasa Pakatan Harapan ataupun Pakatan Harapan ni dia ada masalah dari segi kesalahan menaklik kos dan bajet. Saya rasa mungkinlah pada pandangan agak kita keluar soalan sikit. Mungkin agak-agak kalau kita buat DUN dengan parlimen ni dibubarkan berbeza, mungkin ada peningkatan kos nanti dan juga rakyat juga susah. Ya. Pandangan. Itu sememangnya. Yang pertamanya dari segi belanja pilihan raya. Itu sudah sememangnya akan berlaku double cost dekat situ. Petugas-petugas pilihan raya, sukarelawan dan sebagainya, agensi-agensi harus dikerahkan. Sepatutnya Menteri Besar memandang masalah ini sebagai satu masalah yang besar. Jangan diheret pertelingkahan politik ini dan sehingga membawa kepada kesusahan rakyat. Cuba kita bayangkan hari ini, contohlah sebagai contoh, pekerja-pekerja yang bekerja di sektor swasta sebagai contoh, yang mana bekerja jauh, harus pulang ke kampung untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Dan apabila parlimen terbubar, hari ini mereka harus pulang dengan belanja, dengan apa untuk menjadi salah seorang warga negara yang prihatin memberi undi dalam proses demokrasi. Dan ini berlaku pada 19 hari bulan ini dan mereka harus bersusah payah untuk pulang ini. Dan bayangkan kalau nanti negeri Selangor buat lagi selepas 6 bulan atau 7 bulan dan mereka perlu pulang sekali lagi untuk ambil cuti lagi dan bagi lagi. Jadi ini dari segi ekonominya juga akan terjejas. Bayangkanlah kalau syarikat-syarikat yang punya daily operation yang tak boleh tutup, kilang-kilang dan sebagainya. Dan ini sudah tentu akan menjejaskan sektor ekonomi itu sendiri selain daripada menyusahkan rakyat untuk balik 2 kali untuk mengundi. Jadi mengapa tidak kalau kita sekalikan konon alasan banjir ini, bagi saya ini bukan masalah banjir. Kita pun pernah melakukan pilihan raya banyak kali juga di penghujung tahun. Jadi bagi saya kalau berlaku sekalipun banjir, tarikh mengundi itu masih boleh dipinda, tak ada masalah. Bukan katakan banjir itu kita kena mengundi juga di tempat itu, tidak. Maknanya kita boleh buat, SPR boleh mengumumkan untuk tarikh membuang undi itu dipinda sekiranya benar banjir itu berlaku pada tarikh tersebut. Ada mekanisme. Ada mekanismenya. Jadi jangan dipolitikkan, jangan disusahkan. Malah kita pun dapat tahu bahawa Menteri Besar kemarin bercakap kononnya dia telah mempersembahkan kepada Tuanku Sultan. Tapi Tuanku Sultan menitahkan agar tumpukan kepada ekonomi rakyat, tumpukan kepada pemulihan ekonomi. Tetapi sebenarnya Menteri Besar itu sendiri tidak bercakap pun, tidak mempersembahkan pun kepada Tuanku Sultan tentang pembubaran kerajaan negeri. Jadi inilah, kalau Sultan pun boleh MB tipu, apatah lagi kita rakyat. Betul-betul. Baik. Saya
dah sentuh berapa poin tadi. Sebenarnya saya boleh rangkumkan di situ. Sebenarnya bukan Pakatan Harapan lah kalau tak menyusahkan orang. Bab menyusahkan rakyat, berikan kerja ni kepada Pakatan Harapan. Kalau tadi macam mana abang kata tadi, kalau Sultan pun boleh mereka tipu, ini kan pula rakyat. Ini bukan kali pertama. Janji 100 hari pun mereka tak boleh nak tunaikan. Betul. Jadi itulah. Kita juga nak tengok hari ini sebagai salah seorang ketua bahagian di Selangor. Bagaimana keadaan hari ini? Adakah rakyat berpuas hati sebenarnya dengan kerajaan Selangor sekarang? Soal puas hati tak puas hati ni, kalau kita tengok kajian daripada Malaysian Happiness Index yang dibuat, negeri Selangor ini dari segi kategori orang bahagia lah, kita cakap orang bahagia jadi rakyat negeri Selangor ni, duduk tangga tercorot sekali. Maknanya Selangor, kita ni tercorot 5.74%. Berbanding kalau kita tengok negeri Kelantan pun lebih baik 7.02%. Indeks happiness. Maknanya orang bahagia, orang happy, seronok duduk kat negeri itu. Jadi kalau kita tengok, ini indeks ini dikeluarkan oleh badan yang berautoriti untuk membuat kajian. Jadi bayangkan, kalau soalan tadi sama ada rakyat Selangor berpuas hati ataupun tidak, happiness index ni dah menunjukkan bahawa orang negeri Selangor ni berada di tempat yang tercorot. Maknanya tak happy lah. paling tak happy lah antara semua negeri. Tak happy lah. Jadi kalau kita tengok, satu contoh lah, kita tak payah bawa banyak. Kita tengok dari segi pembangunan sukan sudahlah. Kita tengok baru-baru ni keputusan SUKMA, Selangor berada di kedudukan kelima. Dan ini sebenarnya kita pun tahu daripada zaman waktu Barisan Nasional memerintah dulu pun di negeri Selangor, pembangunan sukan ni adalah antara yang kita titik beratkan. Sebab sukan ini menyatukan. Betul. Menyatukan rakyat. Jadi bila kita tengok hari ini, sukan ini seolah-olah tidak diambil peduli oleh kerajaan negeri. Dan akhirnya kita tengok keputusan SUKMA baru-baru ini berada di tempat kelima. Ini menyebabkan kita berasa sedih lah. Itu yang belum lagi kita cerita pasal pasukan bola sepak kesayangan kita. Betul. Hari ini daripada bermain di stadium yang begitu hebat, stadium antara yang terbaik di Asia Tenggara, hari ini bermain di stadium yang punya kapasiti tak sampai 10,000 orang. Bayangkan, daripada stadium yang besar, 50-60,000 orang, hari ini duduk di stadium Selayang. So, jadi bayangkan bagaimana kalau perkara yang seperti ini pun kerajaan negeri Selangor tak ambil peduli dan tak ambil berat. Jadi bagaimana kita nak katakan rakyat Selangor ini berpuas hati dengan kerajaan yang ada pada hari ini? Baik, saya faham. Tapi kalau bab sukan ni, sebenarnya saya suka bila tengok MB bentang tentang mereka kata alasan tentang peruntukan. Tapi sebenarnya mereka juga claim Selangor adalah negeri terkaya. Betul. Jadi tak tally langsung. Sepatutnya mereka boleh lah. Dari segi sukan, Selangor tuan-tuan dan puan-puan pernah jadi jago sukan. Betul. Kebanyakan player-player legenda datang daripada Selangor. Betul. Tapi akhirnya mungkin adalah mereka ni, macam kita kata kalau tak menyusahkan rakyat, bukan namanya Pakatan Harapan. Saudara dan saudari, cukuplah kena tipu sekali. Betul. Terutama di Selangor. Betul. Jadi, dalam keadaan tu kita nampak ada sektor-sektor yang dilihat tidak diberikan tumpuan. Wahal zaman kita Barisan Nasional, kita berikan tumpuan kepada semua. Okay. Kita tahu walaupun dalam ketidaksempurnaan yang mereka claim kita ni tak sempurna, tapi kita berikan semua orang ada bahagian masing-masing. Kita kata kita beri secara sama. Tapi bila mana Pakatan Harapan memerintah pasca PRU14, kita tahu isu yang kalau saya kata saya daripada kecil, walaupun kerajaan ada masalah, tak pernah mengheret rakyat kena ambil tahu ke apa ke, tak pernah. Tapi pasca PRU14, kita kena ambil tahu dah. Dan ketidakstabilan politik di atas membawa kepada keruntuhan ekonomi di bawah. Rakyat sengsara. Jadi, mungkinkah hari ini BN bawa kempen kestabilan dekat makmuran? Sejauh mana sebenarnya kestabilan ni penting untuk negara ni sebenarnya? Okey. Ia berbalik kepada soalan kenapa kita mengadakan pilihan raya. Tujuan kita mengadakan pilihan raya ini adalah untuk mendapatkan mandat, untuk mendapatkan kepercayaan rakyat membentuk sebuah kerajaan. Jadi bagaimana bila sebuah kerajaan itu didirikan daripada kepalsuan, didirikan daripada fitnah, didirikan daripada manifesto yang bukan janji, yang mana rakyat terpikat, rakyat terpesona dan rakyat mengharapkan inilah kerajaan dambaan mereka. Dan pada PRU14 ini yang disajikan.
Dan diperlihatkan bahawa Barisan Nasional ini walaupun momentumnya pada waktu itu sangat baik, tetapi diperlihatkan barisan ini sebagai sebuah kerajaan yang korup, sebuah kerajaan yang tidak pentingkan rakyat, sebuah kerajaan yang menyusahkan. Dan terbentuklah Kerajaan Pakatan Harapan dengan mandat kepercayaan rakyat pada PRU 14. Jadi rakyat beri semua kepercayaan. Dan akhirnya tadi, kepercayaan ini termusnah kerana apa? Kerana tujuan mereka bertanding dalam pilihan raya untuk mendapat mandat rakyat, mendapat kepercayaan rakyat, bukanlah untuk membangunkan negara. Tetapi tujuan mereka menang pilihan raya ini semata-mata nak kalahkan Barisan Nasional. Jadi, bila mereka menang, mereka tidak ada roadmap. Mereka tidak ada tujuan bagaimana mereka nak meneruskan. Sebab Barisan Nasional itu telah meletakkan negara itu di tahap begini. Jadi hari ini untuk pergi ke tahap yang lebih tinggi lagi, mereka tak ada idea, mereka tak ada tujuan. Dan mereka juga tidak berada di dalam satu kesefahaman yang jitu. Bayangkan, PKR dengan cita-cita, DAP dengan cita-citanya, Amanah dengan cita-citanya, bersatu. Jadi masing-masing ini ada pemikiran dan juga direction yang berbeza-beza berbanding dengan Barisan Nasional. Barisan Nasional kita dah tahu, kita dah letakkan batu asasnya. Kita nak bawa ke mana negara ini. Dan kita tahu bahawa cita-cita kita untuk menjadi negara maju pada 2020 itulah roadmapnya. Tapi hari ini perkara itu tak berlaku. Kerana apa? Kerana yang diciptakan itu hanyalah ilusi. Dan bayangkan bagaimana nak merealitikan ilusi ini kalau ianya bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang boleh dibuat. Ia sekadar ciptaan. Jadi inilah masalah. Jadi berbalik kepada tadi, bila kecelaruan ini berlaku, akibatnya runtuh kerajaan Pakatan Harapan, tumbuh kerajaan Perikatan Nasional dan akhirnya di dalam satu pilihan raya kita mendapat 3 Perdana Menteri. Dan akibat kestabilan ini lah yang menyebabkan kerosakan. Hari ini ekonomi kita tak mampu nak pulih. Hari ini ringgit kita jatuh menjunam. Dan hari ini berapa ramai orang tak ada kerja. Dan hari ini berapa ramai orang tak ada rumah. Jadi inilah masalahnya yang perlu kita buat recovery, yang perlu kita buat pembaikan. Dan kita perlukan mandat ini daripada rakyat di dalam PRU ini untuk kita menang dan kita betulkan. Kita betulkan semula dan kita sambung balik apa yang tertangguh. Jadi bagi saya, pokok pangkalnya kestabilan lah yang menjadi kunci kepada kekuatan ekonomi, kepada keharmonian masyarakat di dalam sesebuah negara, dan itu jugalah nantinya akan menyumbang kepada pembangunan sesebuah negara itu. Jadi kestabilan itulah asas. Baik, faham. Jadi saudara dan saudari, jadi perkara tadi kita boleh lihat sebenarnya betapa penting kuasa rakyat hari ini, betul eh? Dan 19 November ini adalah hari penentu sama ada rakyat nak pilih kerajaan yang boleh membawa dah ada batu asas sebagai kestabilan itu sebagai perkara yang dibawa ataupun nak terus ditipu. Boleh jadi. Okey, sebab kita menjangkakan mungkinlah Pakatan Harapan mungkin datang lagi dengan janji-janji mereka yang bulan bintang. Dah boleh dengar pun skrip-skrip lama datang. Hari ini menang, esok itu ini. Kita tak tahu. Wallahualam. Tapi tadi kita dah sebut juga dalam komponen parti dan sebagainya. Saya tertarik dengan bagaimana keadaan ideologi berbeza dalam Pakatan Harapan tu berbeza mengakibatkan mereka ni tak stabil, yang akhirnya mereka diruntuh. Tapi Barisan Nasional ni disebabkan kita dah lama. Kita dah bersama lama, 6 dekad kita bersama. Dia dah membentuk satu ideologi dan asas yang sama. Jadi adakah hari ni dengan keadaan ideologi berbeza dan ataupun sama sekalipun, dia akan mempengaruhi keadaan pentadbiran, terutama di Putrajaya nanti? Ya, betul. Bagi saya, kesefahaman inilah yang membentuk dasar. Jadi, bagaimana kita nak membentuk dasar ini, inilah kesefahaman di antara parti-parti yang duduk di bawah Barisan Nasional ini. Dan berbeza dengan mereka. Mereka tidak diiktiraf sebagai komponen. Mereka berada di tahap yang sama. Mereka adalah pakatan. Mereka menubuhkan Pakatan Harapan itu adalah gabungan beberapa parti. Jadi sudah pasti presiden-presiden ini mempunyai naratif dan hala tuju yang berbeza masing-masing. Berbeza dengan Barisan Nasional. Barisan Nasional ini kita adalah
menggabungkan beberapa parti yang ada di dalamnya dan membentuk sebuah komponen dan juga membentuk sebuah organisasi yang dipanggil Barisan Nasional. Jadi persefahaman yang kita buat ini bukannya baru sekarang. Yang kita buat ini dah puluhan tahun. Oleh kita punya founding fathers sebelum-sebelum ini, dia dah meletakkan batu asas itu. Jadi hari ini kita cuma meneruskan. Berbeza dengan mereka yang baru nak tercari-cari persamaan itu. Sebagai contoh, hari ini Pakatan Harapan menerima muda. Dari segi, kita tak perlu pergi jauh lah. Kita tak perlu bercakap pasal naratif muda untuk apa dan sebagainya. Tetapi kita bercakap pasal hari ini bagaimana mereka nak berkongsi kuasa dalam pengagihan kerusi. Itu pun dah jadi satu masalah. Jadi macam mana nak mencari persefahaman di masa yang akan datang kalau perkara yang begitu asas sekali di dalam proses pilihan raya itu pun tak boleh diselesaikan dalam keadaan yang singkat. Dalaman politik pun akan ada masalah. Ya. Faham? Jadi itu dia tadi. Betapa pentingnya sebenarnya politik kalau kita lihat gambaran dalam mereka sendiri, dalaman mereka. Kita tak pernah dengar lagi Barisan Nasional berbaling-baling kursi sebab kan nak rebut kursi. Tapi di sebelah sana kita dah dengar dah bergaduh sana. Betul. Yang ni nak kursi sini, yang tu bergaduh. Tapi Barisan Nasional sentiasa mengambil sikap muhibah. Tadi kita dah sentuh pasal muda. So mungkin kita nak ke arah soalan ni, ke arah anak muda sedikit. Since abang pun masih lagi muda. Figura sebenarnya dalam UMNO dan Barisan Nasional ni sebenarnya kita nampak hierarkinya besar. Tapi sebenarnya yang naik itu pastilah orang-orang yang dah melalui beberapa perkara yang mematangkan mereka. Betul. Untuk pengetahuan semua, kita nak sebut sikit baru-baru ni Presiden muda disabitkan, bukan disabitkan lagi, wujud prima facie ataupun makna kata mahkamah percaya wujudnya salah guna dana, salah guna kuasa. Jadi mungkin hari ini mereka ni terlalu eager, anak-anak muda terlalu eager. Ini mungkin keluar konteks, tapi masih lagi dalam konteks yang untuk anak muda. Jadi kepimpinan anak muda yang terlalu eager untuk naik, mereka akan melalui beberapa kesalahan-kesalahan yang mungkin akan mengakibatkan orang akan nampak mereka sebagai buruk. Jadi apa pandangan tentang pembentukan pemimpin yang dari usia belia ni? Kita tak nak mereka jadi macam muda ni. Saya menyarankanlah kepada orang muda di luar sana, yang pertamanya kita harus melihat track record sesebuah parti itu. Dan kenapa parti itu ditubuhkan? Untuk apa? Adakah tujuannya? Kita kalau bercakap pasal penubuhan parti ni, semua orang akan bercakap berkaitan dengan menubuhkan parti ni untuk menjaga negara, membela rakyat dan sebagainya. Semua bercakap perkara yang sama. Tetapi adakah kita cukup knowledge? Sebab untuk mentadbir sebuah negaranya ini, dia bukannya hanya kita boleh bersyarah, kita hanya bercakap, kita buat roadshow, bukan begitu. Untuk membangun sebuah negara ini kita perlu knowledge. Knowledge itu satu. Dan yang kedua tu kita perlu rangkaian orang-orang yang berkepentingan untuk kita satukan. Jadi bagaimana kalau kita nak mentadbir kerajaan, kalau kita hanya bertanding 2-3 kursi? Untuk membentuk sebuah kerajaan ini, kita perlu cari sebuah parti yang boleh merangkumi semua. Maknanya contoh macam Barisan Nasional. Hari ini Barisan Nasional akan bertanding di katakanlah di 222. Kalau dulu kita bertanding di 222, tetapi sekarang Sabah dan Sarawak dah bertanding atas tiketnya sendiri. Jadi mungkin kita akan bertanding sekitar 180 kursi. Jadi kalau 180 kursi yang kita Barisan Nasional bertanding ini, jadi maknanya Barisan Nasional committed untuk menjadi sebuah kerajaan. Berbanding dengan parti-parti yang baru dibuka ini. Contoh macam muda, berapa kursi yang dia nak bertanding pun? Kan? Jadi macam mana nak mengubah negara dengan hanya sebuah kursi? Begitu juga dengan parti-parti lain. Amanah, PKR, DAP. Jadi mereka ini memerlukan gabungan untuk membentuk kerajaan. Jadi bagaimana gabungan ini harus ada satu persefahaman dalam coalition ini nanti nak mentadbir negara ini. Jadi ini yang jadi masalah. Berbeza dengan Barisan Nasional, kita dah menjadi satu pasukan, kita dah menjadi satu tim. Dan kita dah ada naratif yang kuat. Dan kita dah tahu. Dan kita pernah mentadbir. Jadi kita menggerakkan sedaya upaya, usaha kita untuk kita dapatkan kembali mandat ini melalui pilihan raya. Jadi ini yang kita nak tunjuk kepada rakyat, kestabilan itu. Jadi kepada orang muda sana, yang di luar sana, bagi saya, carilah. Kita tak salah, kita mengalu-alukan orang muda ini untuk berpolitik, untuk cakna, ambil tahu bersama-sama.
di dalam proses demokrasi ini. Tetapi janganlah pilih jalan pintas untuk naik ke atas hanya dengan memilih parti-parti yang tidak punya keanggotaan yang cukup, ahli yang cukup, kita melengkapkan dan seolah-olah kitalah pejuang yang sebenar. Jadi perkara yang sebegitu sebenarnya dia tidak bertahan lama sebab endurance itu, pengalaman itu yang akan mematangkan seseorang itu dalam kita membuat sesuatu keputusan. Dan inilah yang menyebabkan collective responsibility yang kita buat di dalam Barisan Nasional bagi kita memperkuatkan kerajaan dalam pembentukan kerajaan bagi mentadbir negara dari ini. Faham? Okay, masih lagi dalam konteks pembinaan pemimpin yang belia ataupun muda ni. Baik, ada yang mengatakan Barisan Nasional UMNO ni kolot sebab tak bagi anak muda untuk naik. Tapi kita juga sedar dalam keadaan hari ni UMNO sendiri ada jutaan ahli. Jadi pada masa sama kalau kita lihat UMNO ni ada, UMNO dan Barisan Nasional, UMNO sendirilah. Ada je macam Putra, UMNO Siswa, BNYV, Pemuda sendiri. Itu adalah platform-platform yang sangat baik. Jadi bagi pendapat, adakah hari ini UMNO ada platform terbaik untuk bukan saja mengangkat kepimpinan muda tapi groom juga pemimpin? Ya. Bagi saya datang daripada bawah. Saya bermula dengan Ketua Pemuda Cawangan. Saya bermula dan selepas itu saya pergi menjadi bendahari di peringkat bahagian, saya menjadi ketua cawangan dan akhirnya saya menjadi ketua pemuda bahagian dan hari ini saya menjadi ketua bahagian. Jadi bagi saya, proses pembentukan pemimpin itu sebenarnya sudah ada. Di dalam UMNO itu strukturnya memang sudah ada. Tapi sama ada kita memilih untuk bersaing di dalamnya atau kita memilih untuk diangkat secara selesa dan diletakkan di kursi tersebut. UMNO dia tidak begitu. UMNO dia memberi peluang kepada semua. Tetapi kita harus memilih untuk kita menonjolkan diri. Untuk kita, macam disebut tadilah, kita ada 5 juta, 6 juta ahli. Jadi kita harus bersaing. Saya suka nak ambil contoh macam, kita katalah pembentukan manusia lah. Kita ni bila kahwin, nak dapat anak ni, kan. Jadi bila kita nak dapatkan anak ini, of course, beribu-ribu lah embrio ni yang nak mendapatkan, orang kata, telur ini kan. Walaupun beribu-ribu, yang nak dihasilkan ni seorang aja. Jadi inilah cabarannya. Jadi azali kita, lagi kita dah bersaing. jadi sejak azali lagi Allah Ta'ala dah ciptakan perkara seperti itu. Jadi untuk di dalam parti ini juga kita harus seperti itu. Kita harus bersaing, kita harus menunjukkan bakat kita dan sebagainya. Jadi tetapi jangan kerana hanya sesuatu event, sesuatu peristiwa kita kalah di dalam pertandingan ini, kita mengambil keputusan untuk menentang, tak boleh. Pertandingan itu akan ada. Demokrasi di dalam UMNO ni kita dah beritahu setiap 3 tahun kita akan adakan pemilihan parti dan kita akan mengangkat pemimpin-pemimpin baru. Bersainglah di dalam itu sebab saya ini adalah bukti di mana saya bermula daripada Ketua Pemuda Cawangan dan akhirnya saya menjadi Ketua Bahagian pada usia saya 44 tahun. Dan pada waktu ini saya boleh katakan di dalam Malaysia ini saya antara yang termuda, Ketua Bahagian yang termuda di dalam Malaysia ini. Jadi kenapa saya boleh? Kenapa anak muda yang di luar sana tak boleh? Adakah saya datang daripada keluarga yang kaya, saya banyak duit, sebabkan duit saya boleh berada di kerusi ketua bahagian? Tidak. Saya mulakan daripada bawah. Saya datang daripada keluarga yang susah. Saya datang daripada keluarga B40. So, bagi saya, UMNO itu tidak menyekat mana-mana pemimpin yang nak berketerampilan. Tidak. Tapi UMNO itu mengangkat semua jenis pemimpin. Tapi bagaimana kita nak memposisikan diri kita dan bagaimana kita nak merancang dan nak merencanakan. It's all about strategy. Jadi kalau kita mengharapkan orang angkat kita letak di kursi tersebut, UMNO bukan begitu. Jadi persaingan itu akan membuat kualiti. Ya, persaingan itu akan menyebabkan kualiti dan juga pengalaman. Itu yang paling penting. Baik. Jadi bila kita dah ada pemimpin, pastinya kita perlu cater juga pengundi-pengundi muda. Dan untuk pengetahuan penonton, kita dah pun mengimplementasikan undi 18. Dan kalau kita lihat satu jumlah yang besar, saya rasa bukan di Sepang saja, saya rasa hampir di semua parlimen dan bahagian menikmatilah saya kira lonjakan nombor pengundi-pengundi baru ke dalam tempat mereka. Maksudnya akan ada lebih ramai lagi, berlipat kali ganda pengundi di seluruh negara. Jadi undi 18 ni kita nak tahu juga bila ada anak muda ni, ada yang first time voters, ada yang tak pernah mengundi ke apa ke. Tapi kita nak tahu
sejauh mana kesedaran dan bila mereka dah ada kesedaran sekalipun, sejauh mana signifikannya undi mereka ni untuk memenangkan mana-mana blok parti? Okey, saya berpandangan begini. Di tempat saya juga kita ada pertambahan daripada PRU 14 ke PRU 15 hampir 60,000 Banyak. pertambahan pengundi baru. Okey, dan daripada pengundi baru itu bukan semuanya pengundi muda. Ada juga yang pengundi yang dah seusia saya tapi tak pernah mengundi. Jadi hasil daripada data yang kita ada, kita lihat adalah 20 to 30% daripada total 60,000 tu adalah first time voters. Dan memang tak dinafikan orang-orang muda ni dia tak tahu pun mengundi itu seperti apa. Kalau kita tanya parti pemerintah siapa pun dia tak boleh jawab. Jadi inilah penting dan perlunya pemahaman. Turun ke padang ini, mendekati anak-anak muda ini, memberikan pendedahan tentang proses demokrasi dan juga proses pembuangan undi, sebab hari ini kita kena bagi tahu kepada anak muda bahawa kita jangan biarkan orang lain buat keputusan untuk kita. Sebab kalau kita tak pergi mengundi, maknanya kita membenarkan orang lain untuk buat keputusan untuk masa depan kita. Dari segi dasar, dari segi apa sekalipun, untuk kepentingan kita di masa hadapan ni, kita beri pada orang lain. Sebab apa? Sebab kita tak turut sama dalam proses pengundian. Jadi kalau kita turut sama dalam proses pengundian, kita ada suara. Kita tahu, kita nak pilih yang mana. Oh, saya pilih parti ini, saya pilih parti ini. Jadi kita participate. Tapi kalau kita tak turun, kita tak mengundi, kita biarkan orang lain untuk ambil alih tugas itu dan beri kepada kita, jadi seolah-olahnya di mana fungsi anak muda itu. Jadi inilah pemahaman yang kita terangkan ke bawah, kita beritahu bahawa undi ini bukan hanya sehari, tapi undi ini memberi kesan kepada masa akan datang, jangka panjang. Bagaimana kita nak membuat dasar tentang orang muda, apakah kepentingan-kepentingan yang perlu kita jaga tentang orang muda ni dan sebagainya. Jadi kalau kita tak punya kuasa dan mereka tak ambil kesempatan ini untuk bersama-sama di dalam proses ini, jadi akhirnya nanti dia terima je lah. Kalau kata yang menang itu ada cita-cita nak jaga pasal orang muda, it should be okay. Tapi kalau orang yang menang ini hanya memikirkan untuk kepentingan peribadi, kepentingan sesuatu kelompok dan sebagainya, maknanya anak muda akan terus tertinggal di dalam proses dan anak muda juga akan menjadi golongan penerima sahajalah. Apapun dasar yang dibuat, apapun kepentingan yang dibuat nanti di masa yang akan datang, mereka ni jadi golongan penerima. Jadi harus turun ke bawah dan menjadi tanggungjawab, sebab kita, contoh di Sepang kita ada 130 cawangan. Jadi kita bagi tahu kepada ketua-ketua cawangan ini, dekati anak-anak muda ini, bagi tahu through the parent itself, bagi tahu pada anak-anak ini bahawa mengundi ini adalah satu kewajipan. Dan bagaimana nak pilih parti yang sesuai, di media sosial ada banyak, so dia boleh pilih. Tapi sebaiknya kita menyarankan pilihlah Barisan Nasional. Jadi ini yang kita buat di peringkat parlimen. Jadi faham? Jadi kita dah nampak betapa pentingnya sebenarnya undi anak-anak muda ni. Tak kira lah mana bahagian, mana parlimen pun sekali. Sebab ia membawa lonjakan yang sangat besar pasca pelaksanaan di 18. Jadi sebab kita lihat pun hari ni belia ramai nak bersuara. Mereka banyak demand permintaan mereka. Jadi macam tadi yang disebut, sampai bila kita nak jadi penerima. So, anak muda perlu memainkan peranan yang sangat besar bagi memastikan kita boleh pilih wakil kita untuk mewakili suara rakyat di lokaliti atau parlimen tersebut. Baik, jadi saya kira masa mencemburui. Memang biasalah tu. Okay. Memang masa agak mencemburui. Jadi, soalan yang terakhir ataupun perkara yang terakhir, mungkin kita boleh rumus dan ringkaskan perbincangan kita hari ini. Okay. Silakan. Bagi saya, ini adalah pilihan raya ke-15 ini adalah merupakan satu proses demokrasi. Dan kita bercakap tentang pilihan raya ini sudah bertahun-tahun lamanya. Maknanya apabila runtuh saja kerajaan Pakatan Harapan, kita dah demand untuk diadakan pilihan raya, kita serahkan kembali mandat ini kepada rakyat agar rakyat membuat keputusan siapa yang harus kita pilih. Jadi di dalam PRU yang ke-15 ini, saya menyerulah kepada semua masyarakat untuk kita memikirkan semasak-masaknya. Ini bukannya soal dendam peribadi, ini bukan soal kita tak suka pemimpin, ini bukan soal perkauman dan sebagainya.
Bagi saya, ini adalah soal kita nak membina sebuah negara. Dan hari ini, negara kita ini dalam keadaan yang sangat membimbangkan. Jadi PRU ke-15 ini adalah titik tolak permulaan. Sama ada kita berjaya reset dan bangun ataupun kita akan terus berada di kancah ketidakstabilan ini untuk another 5 tahun. Kan? Jadi kita khawatir, okay? Kalau kita memilih parti yang tidak punya kemampuan, parti yang tidak ada hala tuju, parti yang hanya mementingkan dendam peribadi, yang memikirkan tentang nak membalas dendam dan sebagainya, dan kita khawatir nanti pergelutan perebutan kuasa di kalangan parti-parti ini akan berlaku sekali lagi. Jadi kita tak mahu satu pilihan raya ada 3 Perdana Menteri lagi. Jadi cukup-cukup, dan kita minta agar kita carilah sebuah parti seperti Barisan Nasional, okay, yang boleh memperjuangkan keseluruhan masyarakat, punya hala tuju yang jelas, dan juga tidak pernah tercetusnya apa kata orang tu, kekacauan politik ini. Tidak pernah. Dan Barisan Nasional 60 tahun memerintah, kita tak pernah berlaku. Tak pernah hirit rakyat. Tak pernah ada ketidakstabilan di dalam politik sekiranya Barisan Nasional yang menjadi kerajaan. Jadi saya menyeru kepada masyarakat di luar sana, kita gunakan kesempatan ini bersama-sama, kita jadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, mengundilah parti yang benar-benar memberikan kestabilan demi kemakmuran ini. Bagi saya, tak lain tak bukan adalah Barisan Nasional. Baik. Terima kasih. Kita dah lihat bagaimana ulasan tentang keadaan politik, bagaimana kita dah sentuh pelbagai perkara, kestabilan dan juga anak muda. Jadi daripada Komunikasi Barisan Nasional, saya nak ucapkan terima kasih juga kerana sudi hadir pada hari ini untuk kita berkongsi sedikit pengetahuan dan informasi terkini. Jadi sekali lagi kepada Encik Nurhazi Said, Ketua Bahagian Subang, Ketua Bahagian Sepang, tersasul di situ. Kita ucapkan terima kasih. Dan insyaAllah di lain masa kita akan jemput lagi lah. Kita mesti jemput. Jadi saudara dan saudari, sedikit khidmat pesan masyarakat kepada saudara dan saudari, jangan lupa untuk kita semak awal kat mana tempat nak mengundi, saluran dan sebagainya. Mana yang hilang IC tu bolehlah buat IC sekarang. Jangan lupa sekali lagi semak tempat anda mengundi, saluran, tempat yang betul. Kadang ada yang dah berpindah tapi dia tak update lagi dia punya alamat. Dia tak tahu dia kena mengundi kat mana. Terutama the first time voters. Undi 18 ni, rakan-rakan saya sendiri yang baru lepas grad tu, jangan lupa mengundi. 5 tahun sekali je, tak ada masalah pun. Kecuali yang Pakatan Harapan tak bubar tu, nasib lah ya. Macam kita kata tadi, kalau tak menyusahkan rakyat bukan Pakatan Harapan. Jadi saudara dan saudari, apa-apa pun, kita insyaAllah akan berjumpa di lain masa. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang buruk tu semestinya datang daripada Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.